Assalamualaikum. Salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama couple Puan Rosma dan Encik Muhammad Ilyas untuk kita sembang mengenai rawatan kesuburan So kita tengah menunggu untuk couple Rosma dan Ilyas untuk basically join sebentar sebelum kita meneruskan perbincangan malam ini. Okay, so sekejap saya cuba invite. Alright, kita dah jumpa couple. So kalau pada sesiapa yang miss, kita ada buat sesi TBR Hijrah. Assalamualaikum Puan Rosma. Waalaikumsalam. Encik Ilyas. Okay, terima kasihlah luang masa hari Sabtu malam ni. Mesti banyak plan dah malam ni. Okay, juga kami. Okay, terima kasih Joy. So I think kali ni kita lebih kepada macam sembang-sembang santai Maybe masa sesi live dengan TBR Hijrah tu dah nyahkanlah rasa nervous sikit kan. Tapi nervous juga. Sebab Nervous juga kami. tak payah nervous. So apa-apa kita sambut sama-sama lah. Sebab I think sometimes live tu secara spontan tu lagi best lah daripada kita buat video kan. So itulah. Dah makan dah semua? Alhamdulillah dah makan dah doktor. Aku tak lalu makan. Makan dah, Alhamdulillah. Okay. Alright, so pada couple-couple yang join kita malam ni, saya just buat pengenalan mengenai Puan Rosma dan Encik Ilyas Tak apa saya panggil Puan Rosma dan Encik Ilyas basically tak apa doktor. Okay. Lagi senang. Okay. So basically couple baru mulakan perjalanan TTC dia baru datang ke Sofia dan masa tu kita minta kebenaran untuk kita sharekan pengalaman Rosma dengan Ilyas dalam sesi perjalanan TTC ni. Okay. So mungkin Rosma dengan Ilyas nak bagi pengenalan diri, nak cerita sikit macam mana berjumpa. Mungkin hari tu dah TBR Hijrah dah tanya sikit kan? Macam kami mula kenal tahun 2016. Masa kami satu pejabat lah. Saya masuk dulu kat pejabat tu. Lepas tu Ilyas masuk ke Dian sikit lah. Tu daripada situ lah kami berkenal-kenal. Lepas 2016 tu kenal-kenal. Alhamdulillah 2017 kahwin. Alhamdulillah, wah cepat Cepat je kejap. So, kata dah jodoh tu senang je kan. Itulah. Tempoh kami kenal tu tak lama lah. Sebab kami, masa tu 2016 saya decide terus nak bertunang. Dan pada bulan April 2017 kami setujulah untuk terus berkahwin. Okay, Alhamdulillah. So kiranya sekarang dalam 4 tahun sudah berumah tangga Okay, Alhamdulillah. So basically kita mulakan sesi ni dengan kita borak-borak sikit dan pada masa sama kalau ada persoalan pada couple-couple yang join kita malam ni boleh mula start type lah dan kita insyaAllah daripada first half kita akan cerita-cerita, tanya-tanya sikit soalan dan lepas tu kita akan go through some soalan yang couple dalam sesi ni. Okay, so tanpa lengahkan masa, kalau saya terus kepada soalan mengenai perjalanan TTC ni, apa yang saat yang terdetik yang membuatkan rasa okay, we have to do something about this? Siapa yang cakap siapa yang mula ke dua-dua pada masa sama? Doktor rasa siapa? Kita nak tanya. Saya lah doktor mula-mula. Ya tak. Saya macam terasa macam dah lama. Lepas tu macam kenapa tak ada rezeki lagi untuk dekat kan. Lepas tu
macam Ilyas dia tak apa, dia macam relax je, dia macam okay boleh lagi. Saya 6 bulan macam dah tak dekat tu saya macam terfikir jugalah macam nak pergi macam terfikir-fikirlah kenapa tak dekat-dekat lagi apa semua. So start daripada situlah kami punya ni. Lepas tu bila, yelah macam kami cerita hari tu, bila kawan-kawan yang nikah sekali dengan kami pun dah dapat zuriat, kami pun rasa macam risau lah. Masa tu dah, maksudnya 6 bulan lah juga macam you try. Tapi masa try tu ada tak macam bila berumah tangga kadang-kadang kita baru lagi kan, ada tak masa tu dah start check kitaran haid tu, ada tak buat apa-apa lebih daripada macam ada yang orang buat OPK lah. Ada doktor, ada. Buat OPK tu, lepas tu tanya kawan-kawan macam mana nak kira kan. Tak ada kesuburan macam tu lah. So adalah kawan yang membantu apa semua je. Tapi itulah masa tu tak dekat lagi lah. Jadi macam memang tertanya-tanya lah kenapa kami tak ada rezeki lagi. Masa tu apa yang you rasa macam support ataupun macam kita tertanya-tanya tapi kita nak tahu kat mana nak dapatkan maklumat yang betul. Siapa yang source kat mana yang you all cari? You rasa macam pasal kesuburan ni pernah terdetik tak pasal fertility ataupun rawatan kesuburan? Kat mana you all cari info-info? Ke tanya-tanya kawan-kawan je ke? Mula-mula tanya kawan-kawan juga kan. Lepas tu macam bila dah try dia punya petua ke apa suggestion dia, lepas tu barulah start dari situ kami start cari dekat internet. Lepas tu cuba cari macam kita kena pergi dekat doktor juga ni, kita tak boleh tanya sembarangan macam gitu. So start dari situlah kami cari-carilah dekat klinik-klinik yang macam boleh buat perawatan ke apa semua tu. Check dululah, muluskan check tu. Okay. Masa mula-mula lah pergi check tu, rasa takut tak? Ke ada rasa macam nervous tak? Macam contohnya masa datang tu kan, masa mula-mula jumpa, ada tak rasa berdebar-debar? Sangat doktor, macam banyak kali. Satu, nak pilih klinik mana nak pergi. Lepas tu macam kita kalau pergi ke klinik nanti nak tanya apa sebab macam tak tahu nak tanya apa. Lepas tu kedua memang nervous, lepas tu malu punya juga sebab tak tahu nanti tanya-tanya kawan-kawan, dia orang cakap lah nanti doktor check dekat situ jadi macam alamak segannya kita jadi memang banyak kali lah dalam tempoh setahun tu macam banyak kali jugalah macam jadi tak jadi macam gitu. Dah last masa anniversary first tu macam beranikan je lah diri untuk pergi juga. Yeah. And then masa mula-mula apa yang you rasa takut sangat? Dari segi pemeriksaan scan tu ke ataupun takut jumpa doktor ke, takut apa yang you rasa, apa yang rasa nervous sangat tu? Takut jumpa doktor lelaki. Takut jumpa doktor lelaki. Itu yang biasa yang wife takut lah kan. Biasa orang lain pun, perempuan pun dia akan takut juga kan kalau macam jumpa yelah bila check tu takut terjumpa dengan doktor lelaki. Biasa benda tu kan sensitif kan untuk kaum perempuan. Masa pergi tu dah tahulah kena periksa scan, kena periksa ke scan dalam ke, rasa macam diorang tanya-tanya ambil darah je ke macam tu? Masa yang macam dah nekat tu, masa tu dah tahu dah lah mesti dia akan check dalam apa semua kan. Jadi macam tawakal je lah masa tu, beranikan diri. Dan nasib baiklah supporter kuat. So dia berdua lah pergi sama-sama lah kan. Sebab bila saya tengok tu macam couple kadang-kadang bila sampai kat klinik kan macam diorang nervous kan. Macam bila duduk pun macam tak tahu nak duduk pun ada yang tak duduk, berdiri dulu. So, macam like macam ada juga yang couple saya tanya, oh doktor sebenarnya kita orang ni dah round banyak kali dah. Dah masuk dalam parking nak park, lepas tu keluar balik and then dah buat appointment banyak kali. So buat appointment tak datang. So kita pun macam kenapa cancel banyak kali kan. So dia kata sebenarnya kita orang nervous lah doktor, tak boleh nak datang tu, rasa takut sangat. Tapi ada juga tanya apa yang takut kan, sebab kita tak adalah buat benda yang kalau tak setuju kan. I mean kalau takut sangat ya. Ada yang mula datang nak borak-borak je, tak nak periksa lagi.
Just nak warm up dulu. Benda-benda sesi warm up dia, cerita-cerita dulu. Kita okay lah, nanti next week ke nanti next time baru datang, baru buat scan, baru ambil darah. Just nak tahu je dulu. So basically dari kami macam kita macam dari doktor punya point of view ataupun kita orang kat klinik tu rasa macam kenapa takut kan, macam kita nak tahulah apa yang barrier tu. Ada yang takut sebab dia takut dia yang salah, macam tu lah. Bila dah check tu takut dia yang saya ke yang salah, macam tu lah. Takut terima kenyataan. Betul. Habis like rasa macam if this saya punya sebab ke kan, macam tu lah. Walaupun kita datang as a couple, macam kita tahu it's a teamwork, tapi macam lebih diagnosis tu yang risau kan, macam tu lah. From your point of view, apa yang boleh kami buat untuk membantu supaya kurangkan rasa nervous? Macam mana nak buat macam klinik tu macam ada orang buat macam butik lah, macam ada TV lah, apa yang kita boleh bantu untuk kurangkan rasa nervous, risau tu? Mungkin masa book appointment tu macam bagi tahu siap-siap lah Kun apa yang kita orang akan hadapi, macam apa yang akan dicek dekat tempat kami, macam gitulah. What to expect lah kan, macam like itulah. Betul. Sometimes rasa macam ada juga yang kita kata okay tak apa, jangan risau, kita tanya-tanya je, kata takkanlah borak-borak je, macam tu lah pula. So macam like setiap orang, setiap couple lain-lain dia punya expectation. Sometimes ada yang ingat dah nak kena buat semua, husband pun bagi sampel semua kan, macam tu lah. So setiap couple berbeza, so sometimes kadang-kadang nak bagi tahu semua pun macam ada macam rasa too much kan, macam tu lah. So itulah sebab basically kita pun nak tahu apa gap tu, macam mana kita nak bantu supaya tu tak adalah rasa risau, rasa more relax kan. Kadang ambil tekanan darah tu tinggi bacaan so tak pernah pun setinggi tu, so kenapa tinggi sangat ni. Itulah. Okay, so tanya apa doktor? Nak masuk macam kita kan nak pergi buat appointment mula-mula kan, tapi tak tahu nak tanya macam mana. Itulah soalan, macam nak kena tanya apa doktor, nak cakap apa, macam gitulah. Ya betul, betul. So sometimes ada yang macam completely blank, nervous kan, macam nak tanya ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada lagi. Ada juga yang banyak nak tanya tadi tapi bila datang dah hilang semua. Itulah. So sometimes kita orang suruh juga okay tulis semua apa yang nak tanya, and then next appointment ataupun nak WhatsApp kat DM ke, nak care line ke, nak tanya soalan, dan masa tu kita boleh cubalah. Itulah. Okay, so bila dah pergi jumpa kali pertama, bila check tu apa yang Puan Rosmah dengan Ilyas rasa selepas check tu? Yang masa tu yang sebelum ni? Masa yang sebelum tu, yang first kali rasa macam is it that bad ke, ataupun macam mana you rasa, macam lagi risau ke, lagi nervous ke, dah relax sikit? Macam sebab masa first tu saya yang check dulu kan, Ilyas sebelum lagi. Jadi masa tu yang find out saya dah ada cyst tu, terus memang rasa down lah, rasa macam rupanya ni lah puncanya, kita orang tak dapat zurat lagi. Tapi dalam masa yang sama macam lega jugalah, sebab untuk cyst kita ada macam solution dia. Jadi kami fikir okay, habis cyst ni insyaAllah adalah zuratnya, macam gitulah. Dia macam dua lah, satu risau sebab memang ada cyst, satu lagi lega sebab dah tahu dah kenapa. Apa sebab dia kan. Lepas tu Rosmah buat operation buat buang cyst kan. And then masa tu diorang check semua okay. Bila pula Ilyas pergi check? 2018. Sebab masa tu saya check sekali dengan wife. Doktor dapat detect wife ada cyst. Dan masa tu pun saya pun check juga ujian semen analysis tu. And then kat situ pun dapat result dia pun saya pun rupanya bermasalah. Sebabnya saya ni dulu orangnya kuat merokok. Jadi doktor pun suggest suruh berhenti merokok lah.
Dan dia pun bagi tahu juga suruh makan ubat-ubat yang doktor suggest. Doktor suggest Profotil. Property Terus supplemental. supplement dia suruh makan ubat tu lah. And then sementara tunggu wife nak operation, kat situ pun saya pun continue makan ubat tu selama 3 bulan. Dan sehingga wife habis operation. Okay. Masa bagi sampel sperma tu, Ilyas rasa macam mana? Risau ke? And then dapat result, bagi sampel kan, and then result tu dorang review bukan hari yang sama, right? Or is it hari yang sama? Tak. Dalam 2 minggu macam tu doktor. Agak lama lah dapat tahu. Sebab masa tu pun memang teruk lah saya punya result tu. So lepas makan Profotil ada improvement lah. Alhamdulillah. Ada sikit. Sikit lah. Adakah bila bacaan first tu menyebabkan Ilyas rasa okay, kena stop smoking ni? Betul. Kena stop rokok. Saya buat hashtag 100 hari berhenti rokok. Memang saya buat fully sebab untuk untuk wife jugalah. Sebab dia pun strong nak continue dengan operation tu. So why not saya pun follow jugalah dengan isteri juga. So saya pun berhenti merokok. Tapi tak senang. Boleh ke Ilyas rasa apa tu? Macam mana tu? Tak, bukan senang dia nak berhenti merokok. Ya. Kadang-kadang dia kata dia dah berhenti, lepas tu macam kantoi. Dia kata, kenapa macam bau rokok je ni? Sebab bukan senang kan lelaki betul. Kawan-kawan betul. Dia mostly pengaruh ni lah, sekeliling lah. Sebab kita bekerja dengan kawan-kawan yang kuat merokok juga, jadi pun agak susah lah. Betul. So apa yang Ilyas buat kalau boleh share? Sebab ramai yang bila berhenti merokok tu kadang-kadang diorang vape. So diorang ingat macam like bila nak berhenti rokok tu kita kena step by step. So berhenti merokok tapi vape dulu. So in between ada vape dan rokok. Lepas tu last dua-dua sekali. Macam mana yang Ilyas buat supaya cold turkey ke tahan je ke macam mana? Sebab susah tu. Saya merokok kadang-kadang sebab saya bukan perokok yang tega. Saya kuat merokok tapi bukan perokok yang tega lah. Sebab saya kadang-kadang merokok sehari tu dalam 4-5 batang macam itu. Itu pun paling kuat lah. Tapi bila dah dapat tahu result daripada doktor tu, so saya tak adalah stop secara mendadak. Sebab orang kata kalau stop secara mendadak ni macam tak jadi kan. So saya stop daripada 4 ke 5 batang tu saya jadi 1 hingga 2 batang. Ataupun saya ubahlah, saya lebih makan gula-gula. Nak craving tu lah. Banyakkan minum air masak. Macam gitulah. Lagi satu saya berapa lama tu? Lagi satu saya kurang sikit untuk vaping tu. I see. Mungkin ada lain dia boleh terima vape, tapi saya kurang sikit lah dari segi vape tu. Tempohnya tu lama juga kan. 2018 first tu tahun ni tahun ni baru betul-betul dah lama 2021. Lama doktor. Dia tengok Rosma tahu, okay. Tak boleh kantoi. Tahu dah tu sebab macam yelah tak boleh tipu isteri kan gitu. Sebenarnya isteri tahu dia ada naluri, ada sixth sense. So tak boleh tipu isteri. Lagi satu bau doktor. Kalau macam contoh saya balik rumah, memang tak boleh nak kantoi lah bau tu. Memang yelah kan. Even kita makan gula-gula ke apa, still bau jugalah. Jadi betul. Terus saya stop merokok dan saya follow lah apa yang saranan doktor sebelum ni. Okay, alright. So tahniah. So dah berhenti merokok dah sekarang ni Dah cakap dah war-war dah ni. Tak boleh tukar. InsyaAllah. Okay.
Just nak tanya macam honestly kan, macam like bila plan nak merancang, nak dapat anak semua tu, adakah macam dalam list you all kan, mesti ada senarai, okay kita nak healthy lifestyle, nak berhenti merokok kan. Dari segi cek doktor, berjumpa dengan doktor tu, adakah dia tersenarai antara macam you punya keutamaan dalam top 5 ke nak pergi cek, ataupun macam setengah couple diorang akan cuba benda lain dulu, macam apa urut-urut dulu ataupun try ambil suplemen. Ada doktor macam kami mungkin jumpa doktor yang last kot sebab macam takut sebab macam sebelum ni kan kami punya TTC ni mula-mula pergi ke sebuah klinik tu, lepas tu then refer kepada hospital pula. Jadi masa ke hospital tu dia makan masa macam agak lama lah treatment yang kami perlu ni. Dia banyak treatment, banyak benda yang kena check dekat kami tapi makan masa yang sangat lama. Macam ambil darah tapi resultnya 2 minggu akan datang. Jadi dia macam ambil masa kami juga dan agak memenatkan sebenarnya, tapi kami reda je masa tu. Teruskan je. Sebab kami punya treatment tu daripada tahun 2018 hingga 2020 dengan hospital yang sama. And then lepas yang tak jadi buat dekat hospital tu, sebab COVID kan dihentikan kami punya treatment. Lepas tu kami macam Mac 2020 memang kami stop semua-semua dan kami try untuk guna cara ni lah traditional macam urut, lepas tu makan suplemen. Jadi doktor punya list tu macam kat bawah je untuk pergi jumpa doktor. Kami try untuk cuba rawatan traditional pula lepas tu. Tapi tak ada rezeki lah masa tu. Yelah, macam itu antara usaha lah. Cuma just sometimes kalau macam setengah couple macam dia macam pergi jumpa doktor tu last sekali, macam seolah-olah macam okay dah buat semua. Kalau tak ada rezeki lagi baru jumpa doktor, rather than buat sama-sama. Itu je lah. So sometimes nak tahulah juga apa yang menyebabkan keadaan tu berlaku kan. Sebab betul lah faktor sebab COVID ni pun memang memainkan peranan juga. Ramai couple yang put down dulu sebab nak kurangkan risiko. Pada masa sama sometimes dia punya appointment tu panjang ya, ambil darah, lepas tu tunggu lagi 2 minggu, lepas tu tengok keputusan, lepas tu dia macam lambat, dia tak cepat lah, macam tu lah lebih kurang. So sebab rawatan fertility ni memang banyak appointment, so itu yang isunya. Itulah dia. Sebab kadang-kadang kalau appointment tu macam contoh ialah dalam tempoh tu nak pergi appointment, kita macam tak kuat juga kan. Macam kadang-kadang saya pergi seorang lah sebab banyaknya kena check dekat history kan. Kadang-kadang masa tu rasa down jugalah kalau macam kita tengok orang lain ada husband teman kan, tapi kita pergi seorang-seorang macam tu. Kita orang dua-dua bekerja kan, jadi saya pun macam betul. Susahkan Ilyas juga kan, tapi itulah masa tu memang rasa macam macam nak anak sama-sama tapi kena usaha seorang-seorang ke memang itulah semacam yelah memang saya masa tu fikir macam yelah memang saya ada masalah yang sis tu, tapi kenapa saya seorang je yang kena check macam gitulah, semacam sedih jugalah. Tapi kena betul. So ramai yang rasa bila tak ada suami tu ya, walaupun suami tu tak ada buat apa pun, dia datang je, dia bukan tak ada buat apa maksudnya. Dia bersama isteri tu, tapi itu penting sangat untuk orang perempuan kita. Kalau seorang-seorang tu rasa very lonely and then rasa tak best sangat lah, macam tu lah. Kalau ada suami tu penting lah untuk. So masa COVID ni memang ganggu jugalah sebab dari segi Kak Sofia tu tempat waiting area tu isteri saja masuk dulu, suami tunggu dalam kereta sebab tak nak ramai sangat kan. And then kalau dulu macam prosedur IUI ya, masa prosedur macam embryo transfer, husband boleh masuk dalam bilik prosedur
Tapi sebab COVID kita isteri saja yang masuk. So macam rasa macam perjalanan ni seorang lah, macam dulu masa nak buat IUI, so husband ada pegang tangan, macam rasa best lah sikit. So tak apa, I think something yang kita kena tengok balik lah sama ada bila boleh buat ni lah. Okay, dalam antara petua-petua ataupun traditional cara yang pernah you all buat, ada tak perkara-perkara yang you rasa macam tengok balik macam rasa macam kenapa kita buat yang tu? Macam tu. Ada tak? Ada banyak ke doktor? Macam salah satunya macam saya lah pergi urut. Lepas tu kan orang urut tu cakap yelah dia urut tempat saya punya tu lah kan. Lepas tu dia kata ada benda yang duduk dekat saya punya tu. Jadi lepas tu dia kata okay tak apa biar dia buang apa semua kan. Tapi dia punya cara urutan tu memang sangat macam perit dan memang sakit. Lepas tu macam itulah. Lepas tu terfikir, bila fikir balik, ya Allah kenapa lah buat benda-benda macam tu, jumpa doktor je lah macam gitulah. Lepas tu fikir macam betul ke ada benda kat sini, betul ke macam gitulah. Tapi itulah sebab kami dah dah pergi dekat tempat orang tu kan. Jadi kita macam tak apalah, lepas ni pergi kat doktor dah lah pula macam tu lah. Itulah antara yang pelik yang kami pernah rasa. Yelah macam-macam kan, ada yang rawatan termasuklah juga rawatan batin kan, dia kata ada penunggu and that kind of thing lah juga. Tapi I think kita yelah benda-benda tu kita kena tahu jugalah. So that's why sometimes kita buat dua-dua, tapi yang kami khawatir kalau kita try traditional lama sangat, nanti bila by the time jumpa doktor dah lambat. Macam tu je lah. Macam tu lah kita basically nak percepatkan. Alright, okay. So nak tanya bila kita dah buat ujian kesuburan, semua dah buat saringan dan kita buat conclusion yang nak buat rawatan fertility kan. So basically kita noted ada faktor wanita dengan faktor lelaki juga kita nak go ahead dengan IVF. Apa yang Puan Rosmah dengan Ilyas rasa sekarang? Ada rasa perasaan nak buat rawatan ni, ada rasa nervous ke? Ada rasa takut ke? Apa yang you rasa takut? Jarum ke yang you takut? Ataupun part mana tu yang you rasa nervous tu? Banyaklah nervousnya. Banyak nervousnya doktor. Jarum taklah takut sangat, tapi itulah yang paling banyak takutnya sebab takut tak berjaya kan. Tapi kita fikir positif je lah. Kita nak fikir macam tak apa, kita cuba je dulu ni. Kita pun berni dengan doktor yang pakar, tapi insyaAllah ada rezeki kita ada. Macam itu Ustazah cakap kan, macam kita pergi bukan kita serah kat doktor, tapi kita serah dekat Allah kan. Jadi kami cuba macam yang tu lah. Bak kata nak ambil nanti nak ambil telur ke, ambil spesimen kami ke, macam tu macam ngeri jugalah. Tapi kami tawakal lah. Pernah tak terbayang yang you dah nak start dah, datang ni nak start IVF tu? Tak terbayang. Tak pernah lah, tak digest lagi lah kiranya. Betul. Agak-agaknya rasa bila tu yang boleh digest tu. Sebab kadang-kadang bila kita counsel couple kan, kita nampak okay sebab ada faktor macam ni, faktor macam tu, rawatan yang terbaik adalah rawatan IVF. Sometimes couple rasa macam jauh sangat, rasa doktor tak ada cara lain ke, kenapa kena buat IVF juga kan. So sometimes kita susah nak cakap yang IVF ni lah rawatannya. Tapi ramai yang macam dalam denial lagi. Kalau rasa macam tu, macam mana yang boleh kami bantu supaya boleh macam seolah-olah couple tu boleh terima ini rawatannya? Macam mana doktor? Macam kalau macam kami lah, saya tak pastilah couple yang lain kan. Cuma bila kami dengar IVF tu, kita risau pasal kos. Macam sangat risau pasal kos. Jadi macam sebab tu antara IVF tu akan jadi last option bagi kami. Kita akan cuba try benda-benda lain dululah yang kita tahu dalam bidang perubatan tu. Tapi itulah kita duit kita macam orang cakap duit boleh dicari kan. Masa kita tak boleh
nak dapat balik. Tu lah. Jadi Betul. itulah macam bila jumpa doktor, lepas tu doktor pun suggest untuk buat IVF, kita kita cuba terima lah kan. Dan macam kami Rasa terkejut tak? Rasa terkejut tak masa kata okay buat IVF? Terkejut. Balik rumah terfikir macam mana lah nak cari. Dia masa depan doktor tu dia macam okay kami terima je sebab doktor yang cakap kan. So kami macam yakan. Tapi bila on the way dah balik ke rumah tu kami cakap betul ke apa yang kita buat ni kan. Sebab doktor pun dah bagi tahu kos dia apa semua. Dan boleh ke kita survive dengan kos yang macam itu. Maksudnya yelah kita pun ada komitmen juga kan. Saya bekerja dan wife pun bekerja. Nak spend time masa sama-sama tu, lepas tu nak keluarkan kos, adakah berbaloi. Sebab itu pun kami pun fikir juga masa tu. Memang banyaklah kami fikir. Dan last kali memang kami pun redha dan tawakal lah. Macam wife pun cakap, duit boleh dicari apa semua kan. So kami pun terima je lah. Dan alhamdulillah kan ada, itulah rezeki kami ada yang nak sponsor tu, jadi kami rasa macam ya Allah bersyukurnya, rasa macam memang tak percaya. Sampai sekarang kami rasa macam tak percaya lagi. Macam okay, Allah nak bagi rezeki kat kami ni, jadi kami terimalah, alhamdulillah. Betul tu, sebab actually kadang-kadang macam, sebab kadang-kadang daripada doktor point of view, macam kita tengok daripada medical, okay apa rawatan dia, tapi kita tak letak dari segi financial. So dia punya keseimbangan dia tu macam apa dia ada macam tak sama lah, macam daripada point doktor dengan point couple kan. So couple fikir pasal cost kan, doktor fikir okay apa rawatan dia, macam tu lah kan, tak tengok dari segi cost. So that's why kadang-kadang kita kata kenapa mereka dorang takut dengan IVF semua, padahal cost is a factor. Dan of course couple tak cakap doktor, sebenarnya kita orang tak mampu lagi or something like that kan. Dan so kat situ lah kadang-kadang kita orang pun terlupa dari segi doktor-doktor ni. Kita macam tengok daripada medical je. Okay, ini apa tu ada isu wanita, isu lelaki, okay buat rawatan ni. Kita tengok dari situ. Tapi bila kita explore, kadang-kadang bila couple jumpa nurse, lepas jumpa doktor, kadang-kadang dia orang jumpa nurse, ambil ubat ke apa, baru dan dia cerita, dan baru nurse feedback kat doktor. So dia macam sometimes couple tu dia open up a bit dengan nurses kan, dan nurses pun pandai korek-korek. So kita kata apa couple tadi tu dia tak nak terima suruh buat IVF. So doktor dia orang ada ni. So I see, macam tu lah. So kadang-kadang tu it helps jugalah untuk to have nurses feedback daripada front desk kan. So, baru kita faham apa yang couple tu face kan. Pada masa sama, I think tahun lepas yang diorang start buat KWSP, dia boleh ada kelonggaran. I think yang tu banyak bantu couple, tapi tu sebenarnya duit couple juga. Tapi sebab boleh keluarkan ada option. Cuma kita tak banyak pilihan lain lah dari segi couple yang perlukan IVF. Bantuan keuangan tu tak banyak kalau bandingkan negara-negara lain kan. Memang ada government hospital yang buat rawatan IVF secara free, ataupun couple kena top up a bit, tak banyak macam kat private. Tapi rasanya kan dari segi bantuan tu macam mana lagi kalau macam bagi couple yang tak mampu, untuk mereka dapatkan bantuan kat mana kan, sebab kita tak ada boleh minta loan ke kan, dia tak boleh. So itu yang menyebabkan ramai yang datang lambat, because sementara nak kumpul kan. But because dia dapat lambat tu, that's when faktor usia mainkan peranan semua, dan dia punya percentage tu tak tinggi lah. Betul. Kalau macam actually doktor dekat government kita ada juga sediakan rawatan IVF, kalau tak silap saya lah. Tapi queue dia panjang lah. Jadinya macam untuk kita tunggu macam time consuming kan. Jadi memang kita kena macam kalau nak yang tu, kita memang kena bersabar lah. Rosma tahu tak berapa lama queue tu? Ataupun diorang kata, ada tak diorang kata queue tu berapa lama, berapa panjang? Ada macam mana kita tahu sama ada kita top 10 ke top
20 ke, tak lama lagi dipanggil. Oh, tu saya tak Yang pasti. tu tak pasti lagi lah ya. Betul, sebab diorang pun ada kekangan juga so diorang tak boleh bagi kat sesiapa saja. So diorang pun ada dia punya list dia juga. So I think masing-masing cubalah nak provide as much, tapi um, kita kena perbanyakkan, kena wawarkan lagi, especially dekat jabatan Islam ke MAIS ke, JAKIM ke, ataupun ada bantuan daripada pihak-pihak tertentu untuk bantu. Sebab kesianlah juga sebab insurans tak cover, kena pakai duit sendiri kan. Macam itulah. Apa pendapat you all bila ada yang berpendapat kalau couple tu tak mampu buat rawatan, maksudnya dia tak mampu nak ada anak? Do you think itu very harsh kan? Macam mana boleh cakap macam tu kan? Tu So memang sangat sedih lah doktor. Kadang-kadang kamu pun terfikir gitu juga, fikir macam mampu ke kita ni kalau nak buat IVF apa semua. Tapi itulah doa je lah yang mampunya dan usaha dah juga apa-apa pun kan. itulah. So hopefully kita dapat mewar-warkan, naikkan lagi kesedaran and then dapatkan lagi banyak source bantuan, kalau tak sepenuhnya maybe separuh ke some amount kan, macam itulah. Okay, so kita ada beberapa feedback daripada couple yang tonton bersama. Okay, Puan Fazlina Aziz, dia ucapkan semoga dipermudahkan urusan Rosmah dan Ilyas. Be positive and don't give up, dia kata. Lepas tu daripada Amira. And then dia kata all the best Puan Rosmah dan Encik Ilyas. And then dia buat smiley-smiley. Lepas tu daripada Star Sale 0R, semoga dipermudahkan urusan. Begitu juga dengan Amal Nawawi, semoga Puan Rosmah dan Encik Ilyas berjaya dalam rawatan dan dipermudahkan dapat zuriat. Amin, amin. Okay, so selain pada tu, dari segi the fact that IVF ni bukan 100% kan, adakah you terkejut tahu yang IVF ni bukan 100% berjaya, ataupun dia punya percentage tu dalam 50% je? Apa pendapat? Bila dengar tu rasa terkejut tak? Mahal-mahal ni buat rawatan. Lepas tu dia like, macam tu je. Tak tertrik ya? Macam sebelum ni kami ada buat research juga kan doktor kan. Jadi kami tahu peluang kalau kami buat IVF pun 50-50 kalau silap saya lah kan. Jadi dia 50 gagal dan 50 dapat kan, berjaya kan. Jadi kami harapkan yang 50 yang berjaya tu. Kami fikir macam tu je lah kalau untuk IVF ni. Kami harapkan 50% yang berjaya tu. Tak apalah kalau gagal tu nantilah fikir kemudian. Sekarang ni kami fikir yang positif tu je lah dulu. InsyaAllah ada rezeki kami. Ya, betul. Sebab ramai yang ingat IVF ni 100%, at least 90%. Tapi bila kita kata actually dia 50% ya. Untuk wanita yang usia 35 ke bawah and then 40 tahun ke atas about 5 to 10%. So ramai yang terkejut tau. So itulah dia IVF, sebab kadang-kadang kita tengok tu bila rawatan tu kita buat, kadang-kadang yelah kita ni hanya usaha kan. And then ada juga yang kata kalau tak berjaya boleh claim back tak duit. so macam like kita pun macam like susah jugalah nak jawab, sebab kata tak berjaya bolehlah dapat balik sama money guarantee ke apa kan. So itu yang susah jugalah nak explain. I think dalam langkah-langkah IVF ni yang paling susah nak explain bila kita letak embrio tu, kenapa embrio tu tak melekat. Itu yang paling susah lah, yang kita tak faham lagi completely. Dan itulah stage yang ramai yang tak berjaya masa kawasan level tu lah. Maknanya kan doktor, adakah badan perempuan ni kena bersedia masa embrio tu nak diletakkan? Dia macam ada kena sedia apa-apa ke? Macam bila masukkan, maknanya bila masukkan embrio tu insyaAllah akan berjaya lah macam gitu ke macam? Sebab dia macam the whole equation tu tak tahu lagi kan, apa yang plus letak embrio, dinding rahim tebal, patutnya dia stick
kan. So masa bila badan tu ready ialah masa basically kita akan pantau ketebalan rahim tu lah dengan scan. Kita tengok pattern dinding rahim tu, okay, bila dia dah tebal dan kita letak embrio, okay. Tapi sekadar sebanyak tu je lah yang kita tahu dari segi pattern daripada ultrasound, ketebalan dia, embrio tu grade apa, dan embrio tu grading dia bagus ke tak. Kalau dia day 5 embrio dia lebih kuat daripada day 3, so chances tu much higher. Tapi kalau kita lepas kita letak tu, kita dah tak tahu dah apa jadi until lah 10 hari ataupun 15 hari selepas tu, baru kita tengok buat ujian darah. Sebab in between tu kita tak tahu. So tu yang dia panggil 2 weeks wait tu, ya, yang keadaan yang kita selalunya kita akan bagi MC lah duduk rumah supaya dapat jaga badan, jaga aktiviti supaya tak aktif sangat kan, macam supaya kita boleh tahulah apa yang berlaku, kita boleh kawal pergerakan kita. Tapi tak adalah suruh baring 24/7 kan, macam baring atas katil semua tu kan. So sebab kita nak you jalan juga, sebab masa tu kita bagi banyak hormon, banyak sangat hormon kita bagi kan, nak support the pregnancy. So kena perjalanan darah tu kena bagus sebab bila hormon tu kita bagi, darah pun boleh pekat, boleh dapat darah beku kalau tak bergerak. So tu yang antara yang kita buatlah. Tapi kadang-kadang dah buat semua dah, tapi dia tak melekat juga. So itu yang kita tak tahu kenapa. Exactly, kita tak boleh nak test, nak buat scan ke, nak buat blood test ke, kita tak boleh. So itu masih dia punya macam black box dalam IVF lah, banyak yang kita tak faham. In fact kalau nak masa nak explain pun kalau macam berat badan ada efek juga ke doktor? Untuk berat badan, penempelan dan kejayaan. Ya, basically berat badan kita advise berat badan yang BMI yang normal kan, antara 20 hingga 25 macam tu lah. Tapi tak adalah macam kena slim betul-betul kan. Of course kita galak makan-makan yang sihat macam tu lah. Tapi kita tak ada macam pantang larang kata jangan makan buah nanas, tak boleh makan masam, tak boleh makan ni. Tak adalah macam tu medical. Tapi ada je orang yang nak berpantang. Sebenarnya boleh Rosma? Makan masam-masam gitu boleh je ya doktor? Boleh. Betul. Dari segi medical kita tak ada banyak sangat pantang larang macam tu. So tapi diorang ramai yang baca-baca pasal makanan berangin lah, makanan yang tajam lah. So dari segi medical kita tak ada sangat yang tu, kecuali makanan yang sihat, makanan yang masak betul supaya jangan dapat sakit perut, buang air kerap ke, diarrhea pula ke masa tu kan, kita tak nak lah. Tapi tak adalah lebih daripada tu kata makanan tertentu tak boleh makan, semua basically kita orang macam biasa sajalah macam tu lah. Itulah dia. So ada lagi juga yang mereka memberikan banyak lagi kata-kata positif. You rasa stres ke sekarang? Ke macam okay lagi? Okay lah doktor, okay je. Okay, so basically dia tanya Puan Fiza Zuhaili, all the best, insyaAllah berjaya, keep positif. Teruskan berzikir setiap selepas subuh. Dia suruh zikir banyak. Allahumma barik ya Khaliq ya Musawwir. Lepas tu Puan Syamiza Nazuri pun cakap semoga dipemudahkan urusan, insyaAllah keep positive thoughts. Love dia kata. So those are the things lah yang dia ramai yang wish all the best kan. So maksudnya Puan Rosma dengan Encik Ilyas akan macam share juga kan perjalanan ni dari masa ke semasa. Tu penting juga sebab ramai orang tak nak share dan ramai yang rasa macam tabu kan, dia macam rasa benda yang memalukan kan. Okay, segan betul masing-masing kan segan tu. So agak-agaknya bila tu Rosma dengan Ilyas nak start rawatan ni, nak buat rawatan start? Dah tengok jadual dah. InsyaAllah bulan 11 lah doktor. Bulan 11.
Okay, insyaAllah. So basically kita akan start masa hari pertama period. Masa tu Rosmah inform kita. And then kita akan buat scan. Scan bawah jugalah. Kita tengok dinding rahim tu. Nak tanya, scan dalam tu, scan bawah tu sakit tak? Rosmah rasa Rosmah rasa sakit ke? Ataupun rasa macam okay lah. Okay, macam mana tu? Rasa, yelah masa sebelum doktor tu memang rasa segan, lepas tu takut, lepas tu bila dah masa tu macam ngilu dah juga. Tapi lama-lama dia okey je. Okey kan, boleh terima lah kan. So ramai tunjuk yang gambar macam kita punya telur, kita punya rahim tu jadi macam macam gini rupa dalam badan sendiri, macam tu lah. Ya betul. Tu yang sebab ramai tanya kenapa nak kena scan dalam masa period tu kan, sebab hari kedua tu kita start masa tu period tengah heavy. Masa tu nak scan. So lepas ramai yang kata doktor malulah orang kata rimas kan, macam tak selesa lah kan kat bawah tu. Tapi sebab kita nak tengok ovary, tengok telur-telur tu. So dah bincang dah siapa nak buat injection. So Ilyas nak cocok ke ataupun Rosmah cocok sendiri ke? Ke masa dalam dia kena dalam perbincangan? Dia dah dapat tugas baru lah. Itulah. Itulah. So selalunya kita akan husband pun akan datang lepas 5 hari cocok tu, kita nak tunjuklah hasil kerja tangan suami, tengok telur-telur tu dah besar. So dia pun rasa semangat lah tengok telur ni tak besar tak telur ni. Besar tu. So macam tak apa, insyaAllah boleh tu cocok tu. Lama-lama lepas 5 hari tu dah expert dah. Dah tak ada masalah dah selalunya. Allah, insyaAllah. Mula-mula tu. Tapi first saya kena tengok dulu lah macam mana cocok tu, nanti baru saya akan follow lah. Betul. Betul buat. Betul-betul. So selalunya masa first appointment tu lama sikit lah. Nurse akan ajar nak inject, lepas tu nak pastikan you all confident tak ada masalah, tak ada isu. Selalunya macam masa tu bawa ambil video juga and then dua-dua datang supaya boleh ingat each other lah macam mana nurse cakap macam ni, nurse cakap macam ni, macam tu lah. And then so usually kalau the first 5 days tu satu je cocok lepas jumpa scan tu the second 5 days tu yang tu ada 2 cocok. Itulah yang masa tu ada 2 jarum lah kena dekat tu setiap hari. And then masa cocok tu kalau boleh waktu yang sama, ramai couple buat macam pagi sebelum pergi kerja kan. Macam tu lah. Dan bila balik kerja ataupun tengah hari susah sikit. Okay. Bila lepas cocok tu dia akan ada efek apa-apa ke doktor ke macam biasa je? Macam akan rasa pening-pening ke? So ramai yang okey saja, tak ada apa-apa side effect lepas cocoknya the first 5 days tu. Dia macam okey saja. Tapi ada juga yang kata dia rasa macam pening sikit mula-mula tu, macam rasa macam mungkin sebab hormon ke. Tapi selalunya bila dah towards the end yang 10 hari yang terakhir tu, then merasa macam tak selesa perut sikit, kembung di mana ovary telur follicle tu dah mula besar, dah terasa lah. Dan towards the end tu rasa tak selesa. Sama juga macam sebab bila follicle tu dah membesar, maksudnya estrogen dia hormon estrogen dah tinggi. So kadang-kadang kita dapat macam keputihan ataupun putih telur tu lebih sikit. Sebab macam seolah-olah macam waktu subuh, sebab telur tu dah besar kan. So kita dapat lebih awal sedikit atau banyak sedikit daripada biasa. So itu antara yang boleh berlaku. Ramai juga yang tanya kalau boleh tak bersama masa tengah cocok tu. Selalunya boleh lah the first half tu, tak ada masalah. Cuma bila nak kutip telur je, yang tu kita kata nanti sebab telur dah besar, dan kita akan guide lah kalau boleh elakkan bersama sampailah dapat period. So ada yang tak bersama daripada awal, so rasa lama sangat nak tunggu. So kadang-kadang orang tak tanya, so kita cerita je terus supaya diorang tahu kan. Okay. Doktor, nak tanya, macam mana kalau macam tempoh cocok tu dari segi pemakanan tu boleh makan apa saja ke atau ada pantang?
Mm-mm. So sama juga makan makanannya healthy je. Tak ada apa-apa isu masa tempoh cucuk tu, tak adalah kita kata ada elakkan makanan tertentu. So far semua boleh makan macam makanan biasa. Tapi ada je orang, sebab sekarang ni dah ada banyak kan, Lala Move lah, Food Panda je yang ambil makanan berpantang. So, so ada juga yang tu, tapi by the time dah nak buat embryo transfer dia macam lah, dah tak lalu lah makan tu sebab semua rebus, semua steam. So kena tengok lah sebab dia bukan macam kita lari laju kan, kita macam marathon kan, take a long time. Macam tu lah. Okay. So ada lagi yang apa, best wishes daripada Puan Nur Aisyah alias semoga dipermudahkan urusan. Amira dia kata jumpa Kak Sofia nanti. Hehe. InsyaAllah. Daripada lepas tu dia ada juga daripada FTN SHMS, dia tanya TBS tak sakit, maaf bertanya couple dah berapa lama TTC. So tu yang dia tanya. 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih kan. Okey, pasal ada yang kata jangan takut daripada Puan Syamiza Nazuri, lama-lama dah biasa dah TBS tu, tak ada masalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, semoga dicepatkan pregnant, tak payah dah TBS, kita akan scan atas. Lepas tu daripada Puan Aidas, semoga orang yang TTC dipermudahkan urusan dan diberikan zuriat yang soleh dan soleha. Daripada Syah Crush, dia kata doakan saya juga TTC 7 tahun IUI and then first IVF fail ya. InsyaAllah semoga Allah murahkan rezeki kita sama-sama dapat baby selepas ni. InsyaAllah. Okay. So basically kita ada lagi basically dalam 5 minit or so. Okay. Ada juga yang mereka yang tanya soalan-soalan perubatan. Nanti saya akan jawab secara offline lah. Kita akan share dekat Insta soalan-soalan perubatan. So the last 5 minutes ni nak minta Rosma dan Ilyas ya. Ada tak apa-apa kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat kepada TTC lain? Apa-apa yang boleh sharekan kepada couple-couple yang tengah tonton ni, kata-kata positif, kata-kata nasihat, apa yang menyebab, what make you feel strong to go through this? Kami rasa macam apa-apa sepatutnya untuk kita TTC ni mula-mula kita terus je pergi jumpa doktor. Tak kisahlah jumpa doktor Seleha ke, jumpa doktor mana-mana pun, tak kisah. Betul, tak kisah. Kita beranikan diri untuk pergi jumpa doktor tu, dan sebab daripada situ kita akan tahu apa masalah kita mula-mula. Sebab kalau kita pergi awal, kita dah tak perlu serabut, kita tak perlu macam mana, bukan nak kata buang duit, kita dah tak perlu melabur lah, cari alternatif lain untuk buat yelah macam pergi makan ubat apa-apa semua. Yang penting kita jumpa dulu doktor dan kita tahu dulu apa kita punya puncanya, dan dari situ kita akan insyaAllah lah akan dapat solutionnya. Dan juga sokongan daripada husband tu sangat penting. Sangat plus. Sangat. Betul. Cik Ilyas nak share apa-apa tak untuk especially pada kaum Adam ataupun kaum lelaki yang TTC? Yelah, kalau macam saya dengan pasangan-pasangan TTC yang lain, saya harap first kita tengok niat kita nak apa. Sebab niat kita yang first mestilah kita nak zuriat yang baik, yang sihat akal fikiran, soleh dan soleha. Itu yang penting. Bukannya kita nak buat ni atas wife suruh je. Wife suruh, kita pun nak ikut apa semua kan. Kita pun tak ada pendirian apa semua. Sebab kita lelaki, so kita kena ada tanggungjawab lah. Tak boleh lah macam wife pergi, tapi kita pun pergilah, nanti kalau tu kita nak tengok result dia je. Sebab kita pun tak boleh macam gitu. Kita kena sama-sama lah. Sebab perjalanan nak dapat zuriat ni bukannya seorang, dia kena bersama-sama lah. Nanti bila dah, contoh kalau kita pun dah dapat insyaAllah dapat zuriat, kita pun kena sama-sama juga nak besarkan zuriat tu sehingga besar. Tak bolehlah kepada isteri seorang.
So kita kena sama-sama lah. Itu je. Okay, terima kasih Rosmah dan Ilyas. InsyaAllah kita akan dari masa ke semasa kita mungkin buat sesi macam ni lagi, perkongsian, tengok macam mana pula perasaan tengah-tengah perawatan tu, macam tu lah. Okay, so terima kasih banyak-banyak insyaAllah, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Nanti kita akan jumpa lagi bulan November ya. Okay. Okay, selamat. Kepada semua yang join kami, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Saturday night ni, teramat bermakna. Pada siapa yang tak sempat nak join, boleh buat offline ya. Dan insyaAllah saya akan jawab soalan-soalan yang lain dalam masa minggu depan insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum.